Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujana idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jantung kosong pentadbiran masjid, dan seterusnya kepada tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita dapat sama-sama menerusi kuliah maghrib kita di malam ni. Dan malam ni boleh dikatakan malam kedua, tak berbanding dengan di bulan lepas. Alhamdulillah, kita malam ni masih lagi kita sambung kitab kecil kita, kitab kecil je dah. Ilmu dan adab mempelajarinya. Kita tengok sejauh manakah Syekh Alawi membincang tentang ilmu dan adab mempelajarinya dalam buku beliau ini. Kita tengok, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita menjadi seorang betul-betul belajar ilmu dengan beradab kepada ilmu dan beradab juga kepada guru. Justru berkah ilmu yang kita dapat terima itu berkah melekat di kita sampai ke akhir hayat nanti, insya-Allah. Jadi di malam ni insya-Allah, tuan-tuan ingat ada kita berhenti di mana itu? Saya tak apa dah. Tak ingat. Itu ingat ada kita berhenti kelebihan ilmu. Ya, kita berhenti di muka surat 8 dan tengok muka surat 8 kelebihan ilmu. Kita tengok apakah kata Syekh Alawi mengenai kelebihan ilmu. Tak, muka surat 8. Baik, kita tengok tuan-tuan, ilmu adalah semulia-mulia permata. Masya-Allah, ada ilmu ini ada semulia-mulia permata. Kita dalam dunia ni permata lah yang harga pun mahal, nilai pun mahal. Cantik pun cantik. Kalau orang pakai permata ni, oh, nah. Kalau Rusia, permata Rusia tu kalau letak dalam gelas hijau, jadi hijau zamrud Rusia. Ada. Kalau permata delima Afghanistan, kita letak dalam gelas merah, ada. Itulah permata. Itulah permata. Mana itulah kecantikan permata. Dan kita pun ada juga di Sabah, ada permata mutiara cantik. Nah, tapi Syekh Alawi kata ilmu adalah semulia-mulia permata. Mana lebih lagi mulia, nah, lebih lagi daripada permata ilmu ni. Allah sebab tu tuan-tuan, kita ni jangan tinggal dua perkara ni. Janganlah kita tinggal ilmu dan beramal. Nah, tak nak beramal ibadat saja, rajin beramal tapi tak belajar, tak nak. Kita nak dua-dua, ilmu dan beramal. Beramal tu hasil buahan daripada ilmu yang kita belajar. Nah, kita belajar dan transfer kepada ibadat. Itu kita nak. Dan sebaik-baik ibadat ialah hasil daripada ilmu. Ibadat yang kita lakukan hasil daripada ilmu. Tak nak ibadat banyak belajar tak. Tak, itu tak nak. Sebab tu Rasulullah bersabda yang bermaksud ibadat yang kita lakukan sedikit yang hasil daripada ilmu pengetahuan lebih baik daripada ibadat yang banyak tanpa ilmu. Beribadat siang malam tapi tak ada ilmu, tak belajar. Ini tak nak, tuan-tuan. Ilmu ni masya-Allah, itulah ceritanya permata, semulia-mulia permata. Tak ada lagi dah nilai ilmu. Dah seperti mana saya cerita kat tuan-tuan, ilmu ni kalau duduk, biar dia duduk di atas seseorang, jadi mulialah seorang tu. Ilmu. Seperti saya katakan dululah, kalau duduk kat lebay kampung, kalau duduk kat orang kampung, kurang-kurang jadi lebay kampung. Kalau duduk pada orang yang belajar maktab, tamat maktab, peguam, jadilah guru, cikgu. Tapi kalau ilmu dia tinggi lagi, belajar sampai master, PhD, doktor,
pensyarah universiti. Nah, ataupun lama kemudian dia naik Profesor Mardia, lepas tu Profesor C, nah, Profesor B dan Profesor A. Jusa A. Naik lagi Profesor Ulung ada. Oh, Masya Allah, itulah ilmu. Nilainya ilmu. Tengok tuan-tuan, dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu ni Masya Allah, kelebihan banyak, kelebihan yang tidak terhingga. Rasulullah SAW pernah bertanya sahabat. Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, adakah kamu tahu? Rasulullah bertanya sahabat, adakah kamu tahu siapakah orang yang paling mulia di kalangan ahli syurga besok? Sahabat kata, tak tahu ya Rasulullah. Ceritalah, kami nak tahu wahai Rasulullah. Jadi orang dalam syurga ni memang orang mulia. Orang syurga ni orang mulia. Kalau semua orang nak boleh masuk syurga ni bukan senang. Nah, orang lepas daripada testing ujian Allah, orang lepas daripada dugaan Allah, masuk syurga, tentu mulia. Tapi di kalangan orang mulia tu ada orang mulia lagi. Siapa mulia? Jawab Rasulullah, ialah orang alim ulama daripada kamu. Mana orang alim ulama ni, Masya Allah, Allah mulia. Bukan setakat di dunia, bahkan ke syurga. Allah mulia sampai ke syurga. Tu orang yang ada ilmu. Maka sebab itulah tuan-tuan, saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita belajar ilmu. Walaupun kita tak boleh nak mengajar orang, tak pasti kita mengajar orang. Paling-paling kita boleh sampai kepada anak buah kita. Kita boleh sampai kepada anak-anak buah kita, anak-anak saudara kita, anak yang keluarga-keluarga kita, kita boleh sampaikan. Alhamdulillah, syukur. Nah, itu kita nak. Kita tak nak daripada kita tak bagi apa, nak bagi nasihat kepada anak cucu kita pun tak kesampaian, kita tak nak. Jadi ilmu itulah kita belajar, kita nak. Bila kita belajar, dan yang paling penting sekali, kita mati pula dengan keadaan berilmu dan beramal. Itu kita nak. Nah, kita mati dengan keadaan berilmu dan beramal. Allah mulia orang yang ada ilmu ni, tuan-tuan. Nah, betul lah. Dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu ni mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Allah ada. Maknanya nak ceritanya ilmu ni, orang ada ilmu ni, kelebihan dia banyak. Saya pernah cerita dulu, tuan-tuan. Ada seorang, dia tolak isteri dia. Dia tolak macam dia dah tak tahu filled up. Macam mana boleh dia tolak isteri? Dan bila tolak isteri, dia terlupa pula. Tolak ke berapa dia terlupa. Dah tolak ke berapa tak tahu. Akhir orang tanya, berapa tolak ke berapa dah, tak tahu. Jadi dia pening, nervous, dia sedih. Sebab dia tak nak tolak sebenarnya, tapi tertolak keluar. Sebab kesan tolak ni banyak dah. Kena cerai, kena kahwin lain, pula rumah dah buat dah, anak pula bagaimana. Dia lupa. Maka dia cerita kepada seorang ustaz, seorang ada ilmu. Dia kata, wahai ustaz, macam mana status saya ni? Saya tak tahu seberapa tolak isteri saya. Saya tak tahu. Saya failed up. Saya tak tahu pasal tu. Dan saya tak nak tolak pun isteri saya. Tapi tertolak juga. Tapi saya tak tahu tolak ke berapa. Maka ustaz kata, tak apalah. Kalau terlupa, kira macam tak ada apa. Kita terlupa. Tolak berapa kita tolak pun, kita tak tahu, kita terlupa. Tak apa, kira macam tak ada apa. Seronoknya dia. Itulah ilmu. Tak boleh membantu seseorang. Itulah ilmu.
Nak cerita kata ilmu ni, Allah, pentingnya. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Ilmu tadi kena amal. Tak? Kalau tak amal, macam debu yang bertaburan lah. Debu apa manfaat debu? Tak? Demam sesemua lah. Dah masuklah hidung, demam sesemua, masuklah tekak sesemua. Tak ada apa. Begitulah ilmu yang kita belajar tak ada amal, tak ada guna belajar. Sebab itulah bila kita belajar, kita amal dia. Oh, seronok sungguh. Kita belajar, kita amal. Kita belajar, kita praktis. Kita belajar, kita cuba ikut apa yang ilmu yang kita belajar. Allah memang tenang kehidupan kita. Tenang. Maka gitulah. Selama mana kita manfaatkan ilmu, kita belajar, kita amal, Allah, itulah ilmu yang kita belajar tu bertambah. Bertambah manfaat. Umur kita bertambah tua. Dan meninggal dunia dengan keadaan kita ada ilmu. Allah mulia kita dalam syurga besok. Itulah kita nak, tuan-tuan. Baik, tengok di bawah tu, tuan-tuan. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ilmu tak ubah seperti pokok kayu. Pokok dengan buah mana datang dulu? Pokok dulu dah. Kalau pokok eloklah buahnya. Maka pentingnya pokok tu. Kalau pokok kuru, tak cukup air, buah pun tak elok. Mungkin tak buah langsung. Kita tak ada manfaat apa. Kalau tak ada buah, sebab pokok kayu ni kita nak manfaat daripada buah. Dah tak ada buah, terbanglah ada buat haram. Tak ada. Sebab tu lah kita ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Pokok kayu ni penting. Ilmu itu seperti pokok. Penting pokok. Seperti pokok kayu. Manakala tak ada pokok, mustahil nak buah dah. Tak boleh jadi. Maka pokok itu penting. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ibadat pula umpama buahan daripada pokok itu. Allah, ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ibadat umpama buahan dari pokok itu. Ibadat adalah hasil daripada ilmu tu kita nak. Ibadat yang hasil daripada buahan. Buahan hasil daripada pokok. Ibadat yang hasil daripada ilmu yang kita belajar. Itu kita nak. Maka pokok lebih mulia dari buah, sebab ia adalah asal dan dahulu daripada buah. Maka pokok lebih mulia daripada buah. Sebab dia terdahulu dia asal terdahulu daripada buah. Ada pokok dulu baru buah. Tak boleh jadi macam Singapura dah. Singapura ni buah ada, pokok tak ada. Ada orang Singapura dia makan buah durian, tak tahu pokok durian. Macam mana dah. Seperti saya cerita kat Tantan dulu, saya teringat waktu saya masa tu jadi pensyarah kuza. Kemudian di kampung tu orang Singapura datang daripada Singapura. Dia datang tu, dia tengok pokok durian depan rumah kampung tu. Duk makan buah durian 10 tahun dah, dia kata. Tak kenal pokok. Tu takak gambar. Ninya buahnya dia takak. Tak pernah tengok pokok durian. Duk makan sedap lama dah maninya durian. Tak tengok pokok. Maka itulah tuan-tuan. Nak cerita kata macam tu mustahil nak ada buah tanpa pokok. Tak boleh jadi. Sebab tu dia kena ada pokok. Pokok dulu. Kita belah pokok biar besar, bagi elok. Buahnya elok, keluarnya buah. Namun yang bermanfaat ialah buahnya.
Walaupun pokok kayu tu asal mulia, walaupun pokok kayu tu mulia sebab dia dulu daripada buah. Tapi yang manfaatnya adalah buah. Tahu ke tak, buah tak ada manfaat lah. Kita pun nak tebang, nak buang, tak ada manfaat dah. Sebab itulah ilmu adalah seperti pokok. Asalnya ibadat seperti buah. Mana ilmu menghasilkan buah, maka ibadat itu hasil daripada ilmu yang kita belajar. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara. Ilmu dan ibadat itu kadar dan bahagiannya. Maka dengan itu kita kena dapat dua perkara, ilmu dan ibadat. Dengan kadar dan bahagiannya. Kadar mana kita buatlah ibadat. Kita cari ilmu, carilah sebanyak-banyaknya. Dan kita lakukan ibadat, lakukanlah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ilmu dan ibadat. Baik. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Maka seorang itu hendaklah dia memiliki 4 perkara. Dia melazim 2 perkara, ilmu dan amal. Tapi dia kena miliki, bagi ada sentiasa ada pada dia 4 perkara, tuan-tuan. Pertama, ilmu, pengetahuan. Walaupun sibuk macam mana pun kena ada masa untuk belajar ilmu dan beribadat. Walaupun sibuk nak buat bisnes, buatlah, tapi jangan lupa 2 perkara, ilmu dan ibadat. Dan juga amal tu adalah ibadat. Ikhlas, kena ada ikhlas dalam kita melakukan ibadat. Dan kena ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tengok syarah dia di bawah, tuan-tuan. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Seorang tu kena ada ilmu ke mana dia nak pergi, destinasi dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Mana kita kepada Allah juga akan kembali. Kita dari Allah, inna lillah, kita daripada Allah, kita milik Allah. Dan kepada Allah juga kita kembali, tak ke mana. Inilah yang kita nak. Supaya ilmu kita membimbing kita, jangan kita lalai dengan dunia. Jangan kita lalai, jangan kita lupa dengan dunia ni. Kita nak supaya ilmu guide kita, membimbing kita kembali kepada Allah. Inilah yang kita nak. Dan kita selalu duk baca dalam solat. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, inna salati wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, semua kepada Allah, milik Allah. Kita nak mengaku dengan Allah. Kita jangan lupa. Inilah kita nak. Kita akan kembali kepada Allah. Allah lah yang akan menghisap kita, menghitung kita sejauh manakah kita buat baik di dunia ini. Setelah diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diberi bala kehidupan kepada kamu, nak tengok sejauh manakah kamu dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan baik. Nak tengok, bila diuji oleh Allah, nak tengok sejauh mana kita buat ibadat kepada Allah. Setengah orang Allah uji tak boleh nak semayang dah, tak boleh. Allah uji sikit je, tak boleh nak solat dah. Kenapa tak boleh solat? Sedih. Sedih Allah bagi bala, jadi sedih tak boleh solat. Dah setengah tu pergi hospital sakit, tak boleh dah nak solat. Nak tayammum pun malah, duk takatim tak. Sedangkan Allah nak tengok
Tuhan beri bala kepada kita, nak tengok jauh mana kita boleh buat amal ibadat yang baik kepada Allah. Jadi lingkup. Nah, bila Allah bagi bala, habis tak boleh nak tak boleh nak solat dengan baik. Insya ke solat dengan baik, tak solat langsung nak tinggal terus. Tak ada. Itulah. Macam COVID Allah bagi ni, COVID-19 ni, Masya Allah, Allah bagi menjadikan kita hidup norma baru. Kita tak boleh dah nak solat dekat-dekat, pergi mana-mana rasa kekok, tak pakai face mask, tak pakai pelitup muka, jadi rasa itulah Allah mengubah kehidupan kita. Allah nak tengok sejauh manakah bila diuji kita dapat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana nak tengok Allah. Itulah tuan-tuan, kita diuji kerana tepat kita di akhirat besok kita akan tengok. Jika ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau seseorang itu, kalau dia tidak ada ilmu, bagaimana dia nak berjalan dengan baik? Jika ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta, maka itulah seorang yang tak ada ilmu diibarat seperti orang buta berjalan. Tak ada ilmu, buta. Salah buta datang ke dunia ni lalai kepada Allah. Lupa, kata dia bukan di sini tempatnya. Lupa. Bila datang ke dunia ni, Tuhan uji berbagai-bagai dah. Berbagai-bagai macam-macam. Kalau Tuhan bagi bala, okey lagi. Sahabat tak takut sangat. Kalau diuji dengan bala, takut diuji dengan kebaikan. Tuhan uji dengan pangkat tinggi, Tuhan uji dengan duit banyak, Tuhan uji dengan kaya, Tuhan uji dengan tak pernah sakit. Lupa kepada Allah terus, nak lupa. Inilah yang sahabat takut. Allah uji dengan kesenangan. Ini memang, kalau Allah uji dengan bala, dikena bala, kita ingat kepada Allah. Tapi bila Allah uji dengan kesenangan, itulah kita. Kadang-kadang orang puji kita, Masya Allah. Satu ketika Tuan Guru Menteri Besar Kelantan, Allah yarham Tuan Guru Ni Azim, Satu ketika ni orang nak datang di masjid beliau, tengah malam. Datang di masjid beliau, kebetulan datang tengah malam. Nak iktikaf di masjid dia. Sekitar pukul 3 pagi, gitulah. Datang. Tiba-tiba bila dia sampai di masjid, penat, tidur di masjid, sementara nak bangun pula nak iktikaf. Bunyi suara dalam tandah, bunyi suara macam duk menyapu tandah. Dalam tandah tu bunyi suara duk sapu tandah. Dia pun apa ni? Pergi tengok, buka pintu tu. Rupanya Tuan Guru duk bersih tandah. Dia kata, Assalamualaikum Tuan Guru. Apa pasal ni Tuan Guru ni? Duk menyapu tandah pagi-pagi ni, pukul 3 pagi ni. Kenapa ni Tuan Guru ni? Dia kata, inilah saya nak menyampuh, nak buang sifat kemegahan saya, sifat takabur saya. Saya ni bukan main orang panggil Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz. Berapa Tuan Guru Datuk. Orang lain panggil Datuk saja, tak ada Tuan Guru. Saya ni Tuan Guru Datuk Haji
Allah, malu dengan Allah. Malu. Maka dengan inilah saya nak merendah, nak buangkan sifat takabur saya ni, nak bersih tanah Allah. Itulah orang tu tepah pada tu. Jadi Allah, Masya Allahnya Tuan Guru, humble-nya, ada orang yang humble, orang yang rendah diri. Itulah orang yang sedar, orang yang sedar. Kalau orang yang tak sedar, tak ada ilmu, tak boleh nak kontrol diri, orang puji Datuk. Oh, tu bukan main. Tak. Protokol lah. Ada nak makan pun, oish, jangan. Tak. Naik kereta pun ada bodyguard. Oh, tambah hati ni takabur. Susah nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang ada ilmu, macam Tuan Guru ni Aziz ni, orang ada ilmu, dia sentiasa sedar dia dengan Allah. Dia tahu. Nah, perjalanan dia menuju Allah, dia tahu bagaimana dia kontrol. Nah, dia boleh kontrol, dia bayar hutang negeri Kelantan kau, dia bayar dengan gaji dia. Oh, Masya Allah, tingginya Tuan Guru. Nah, dia punya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sampai begitu sekali. Padahal kalau nak hidup senang, senang. Gaji pun banyak. Rumah menteri besar pun besar. Dalam tu berapa bilik. Gaji saja, elok belum laku elok kerakyat. Kereta mewah. Nak kereta apa? Tapi dah, Tuan Guru duduk rumah dia, tak ada rumah menteri besar. Duduk rumah dia. Dah. Tuan Guru juga, kalau hari cuti banyak orang datang. Dah. Suruh buka mulut, tahniah, cukur anak-anak. Masya Allah. Ada masa dengan masyarakat. Itulah tuan-tuan, kita bukan nak cakap segi politik, kita nak tengok kepribadian syakhsiah tu tuan-tuan. Bangun menghancurkan sifat takabur tu tengah malam. Bersihkan tandah. Allah. Waktu orang tidur pukul 3 pagi. Orang tidur, sedang tidur, bangun. Cakap dengan Allah, inilah Allah aku. Kamu bagi kepadaku nikmat, pangkat. Kadang dengan itulah menjadikan aku takabur. Di hari ini aku tak nak, ya Allah. Aku nak lenyamkan sifat-sifat itu semua. Dia bercakap dengan Allah. Allah, inilah tuan-tuan, orang yang ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, bagaimana tuan-tuan? Orang tak ada ilmu, mana dia nak bercakap dengan Allah? Lupa Allah. Dia lupa Allah. Lupa destinasi yang dia nak pergi tu. Lupa akhirnya matilah tanda. Ada kadang-kadang suku lah makut tanda, meninggal. Allah, itulah tuan-tuan. Sebab itulah kita nak sentiasa ingat ke mana destinasi kita. Ni. Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau tak ada ilmu, tak berjalan dengan baik kerana dia buta, tak nampak. Kita nak pergi jalan, kita nak pergi, tak nampak. Nah, kadang-kadang terasa, oish, lambat lagi mati. Nah, terasa sebab kita lalai. Inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Inilah orang yang tak ada ilmu. Nah, sebab tu orang yang ada ilmu, dia selalu interaksi dengan Allah. Dia interaksi dengan Allah. Allah. Saya pernah dengar seorang tuan guru, dia nama Tuan Guru Abdul Hamid An-Nasihi. Dia ni kalau dia biasa di pondok dia tu, dia beli satu kursi boleh duduk menyandar kursi.
Jadi bila waktu lepas-lepas duha, ada salat lepas-lepas duha, dia pun duduk menyana, ada Allah, ya Allah, banyaknya dosa aku kepadamu ya Allah. Tanggungjawab aku terhadap anak-anakku besarnya ya Allah. Janganlah anakku tu menjadi penyebab. Aku dah usaha macam-macam dah ya Allah. Aku dah gerak bangun untuk solat. Aku dah hantar dia belajar. Aku dah mana segala-gala aku sudah buat aku dah. Janganlah jadikan anak aku ni penyebab kepada aku tak masuk syurga-Mu ya Allah. Allah, dia rayu dengan Allah, dia rayu siap-siap, dia rayu Allah. Aku dah usaha macam-macam dah anakku ya Allah. Janganlah menjadi penyebab penghalang aku daripada masuk syurga ya Allah. Kadang-kadang menangis, tak teriak menangis ya Allah. Menangis ya Allah, banyaknya dosa ya Allah. Itulah tuan-tuan, orang yang ada ilmu, itulah ilmu tuan-tuan. Dia boleh membimbing diri dia untuk dia interaksi dengan Allah. Inilah ilmu. Baik, tengok tuan-tuan. Kedua, beramal. Dengan ilmu pengetahuan itu, jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ilmu ibadat yang dia lakukan tanpa ilmu, ibadat tu jadi tersekat. Mana ibadat tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak terima macam mana? Dah tak betul. Dah tak ada belajar. Fiqh pun tak belajar. Tasawuf pun tak belajar. Jiwa jadi rakus, arogan, jadi takabur. Macam mana Allah nak terima? Inilah tuan-tuan. Sebab itulah kita menjadi penghalang. Makna bila kita buat ibadat tanpa ilmu, Allah tak akan terima. Menjadi penghalang daripada Allah menerima ilmu kita. Maka sebab itulah kita kena ada ilmu. Sebab itulah bila kita tak ada ilmu, ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah. Menjadi sekatan, hijab. Tuhan tak terima amal ibadat kita. Ini takut tuan-tuan. Kita pergi akhirat esok, kita mengharapkan amal ibadat kita boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Tapi rupa-rupanya tak boleh pakai ibadat kita, tak diterima oleh Allah. Kerana tak ada ilmu, kita tak belajar. Inilah rugi. Inilah kita jadi muflis di hari akhirat besok. Tak ada. Allah rugi kita. Kita nak kembali semula, nak reverse semula ke dunia, tak ada hari dah. Tak ada. Itulah kita buatlah ibadat. Kita solat Maghrib sekali. Hari ni sekali, besok sekali lain pula. Besok yang lain dah. Hari ni kita solat sekali ya Maghrib. Sekali. Kita tak baiki dah solat kita tu. Kalau kita solat jemaah, rekod kita jemaah forever, buat selama-lamanya. Tapi kalau kita tak solat jemaah, rekod kita tak solat jemaah. Tak boleh baiki dah. Nak kata solat jemaah, tak boleh dah rekod. Besok Maghrib lain dah. Bukan Maghrib yang kita solat tadi. Sebab itulah kita nak solat kita pergi dicomel. Comel terus. Tak nak solat yang ala kadar. Solat yang tak ada ilmu kita buat. Tanpa pengetahuan. Kita nak biar cantik ibadat kita. Sebab kita buat sekali. Isyak yang kita bakal solat sekejap lagi. Kita solat comel-comel. Lepas tu kita tak solat dah. Besok isyak lain dah. Isyak hari ni dah. Tutup fight. Tutup fight. Kita tak boleh baiki dah. Kalau kita solat jemaah, Allah comelnya comel. Tak solat jemaah, buat selama. Maksudnya kita tak boleh nak baiki rekod tu. Maka sebab tu pentingnya ilmu pengetahuan. Dan tuan-tuan beramal dengan ilmu itulah, seperti saya katakan tadilah. Kita beramal dengan ilmu, maka confirm ibadat kita cantik. Bila kita buat, kita belajar dan kita buat. Paling-paling ilmu kita belajar, hati kita comel.
Kalau orang belajar ilmu ni hati comel, hati lain. Hati jadi lembut, enggak. Hati dia akan menjadi, enggak. Dia ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan. Ketiga, ikhlas dalam beramal. Ni ikhlas dalam beramal. Jika tidak ikhlas dalam beramal, maka rugilah. Allah. Ikhlas dalam beramal, tuan-tuan. Sebab itulah kita nak sesuatu, nak ikhlas kepada Allah. Dah, tuan-tuan. Kita nak ikhlas kepada Allah. Salat kita ikhlas kepada Allah. Orang tak tahu hati kita. Kita sendiri yang tahu jauh mana kita ikhlas kepada Allah. Mana kalau tak ada ikhlas, kata Syekh Alawi kata, rugilah. Sebab Allah terima tu di ikhlas kita. Ibadat tu hang terima tu, dia tengok di ikhlas kita. Jauh mana ikhlas. Bukan tengok rakaat kita. Kita buat sampai 20 rakaat. Tapi nak tunjuk pada orang. Tak. Tuhan tak tengok rakaat. Tuhan tengok ke ikhlas. Satu rakaat pun tapi ikhlas sungguh kepada Allah, Allah itulah Allah menilai tingginya. Ulama kata ikhlas ni seperti benda putih duduk di atas kain putih. Payah nak cari dah. Kalau benda hitam duduk di atas kain putih memang nampak terus boleh ambil. Tapi putih sama putih, Allah susah. Mana payahnya nak ikhlas kepada Allah. Pak Syekh Alawi kata, kalau kita tak buat ibadat kepada Allah dengan ikhlas, maka rugilah. Tak ada apa. Allah nak nilai tak ada. Allah tingginya. Tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di luar negara, tuan-tuan, di Sudan, saya pernah di Sudan. Orang Sudan ni baik, orang Sudan ni, Masya Allah. Cuma dia orang kulit hitam, dia hitam. Tapi hati dia comel. Nah. Kalau kita nak ibah, kita nak bayar duit. Ada kolektor, ada apa ni? Ada kolektor datang. Ada. Kita nak bayar. Ada. Dia kata ada orang dah bayar. Ada orang dah bayar siap-siap. Masya Allah sungguh. Nah. Dia suka sedekah. Dia sedekah, Masya Allah. Sedekah. Kalau bulan Ramadan, kalau 10 akhir ataupun 10 akhir, pun kadang-kadang daripada awal lagi, dia sedia makanan khas untuk pelajar luar. Sebulan. Pelajar luar dia buka puasa rumah dia sebulan. Bukan orang kaya pun. Tak kaya. Tapi hati kaya. Kalau kita tak pergi, tanya. Mana kamu tak datang rumah aku? Mana? Kenapa? Tanya. Sebulan. Ada juga setengah 10 akhir Ramadan. 10 akhir itu Allah panggil suruh pergi buka puasa rumah dia. Allah. Kaya sungguh hati, tuan-tuan. Dan ikhlas kerana Allah. Dia tak ada kerana apa. Lillah. Ikhlas kerana Allah. Tak ada. Kalau di Sudan ni yang mahal sekali ayam. Ayam mahal. Ayam mahal. Yang murah daging. Daging murah. Murah daging. Kalau kita pergi rumah orang, kita beli daging, bawa daging biasa. Kalau kita beli ayam, bawa pergi rumah orang, ayam, Masya Allah. Sama juga kalau buah-buahan. Pisang murah di sana, pisang. Tapi kalau kita bawa buah apple, bawa buah anggur, mahal. Ada masuk. Kalau di Maghribi tak, Maghribi lain. Maghribi kalau orang beli pisang, orang ni kaya, orang makan pisang. Sebab tu setengah orang dia beli pisang, dia tak masuk dalam plastik, takut orang tak nampak. Dia bibit gitu, nak orang tak nampak, beli pisang. Pisang mahal.
Kerana nak boleh hidup pisang dia mesti sejuk. Dia maghribi ya sejuk, udara dia sejuk. Nak boleh hidupkan pisang, nak boleh hasilkan pisang tu kena usaha. Dia pakai tanam dalam plastik. Dia buat macam kemah dia buat nak hasilkan pisang. Mahal. Sebab tu, pisang jangan. Kalau pergi tapi buah apple murah, buah apple dah. Makan colek buah apple. Kalau kita kata, kalau kita cakap balik mari, buah apple di sana makan colek. Ya memang makan colek lepas bangun tidur Biasa kita tidur tengah hari bangun tidur tu, kita buat colek, makan buah apple, colek buah apple. Orang kata, sombong, makan colek apa? Makan colek, sungguh, makan colek sungguh. Segar. Apa kita bangun tidur tu makan colek apa? Segar. Itulah tuan-tuan, kita nak ikhlas kepada Allah. Allah Sudan ni saya tengok ikhlas dia dengan Allah. Ikhlas sungguh tinggi. Keikhlasan dia. Orang Sudan ni kalau solat jemaah, dia jaga sungguh solat jemaah. Kalau dia tak tikar, dia tepi jalan masjid dia tak tikar tak keni air supaya ambil wudu tu, tak keni, tak tikar. Lepas tu azan, penuh datang. Tikar dia kerah, macam daun gabung. Tikar pada daun gabung tu sujud. Sakit dahi. Lepas tu kuning lagi dah. Kena pasir. Kuning. Panah. Tak ada dinding. Tapi penuh orang jemaah tuan-tuan. Allah. Saya tengok Sudan lah. Allah. Mereka beribadat pada Allah. Sungguh-sungguh. Bila azan, tinggal dah. Jual apa? Barang-barang tak ada kira dah. Tinggal. Pergi solat. Allah. Begitu sekali. Lepas tu setiap lepas solat subuh, dia akan buat halaqah baca Quran. Lepas solat subuh, halaqah baca Quran. Setiap orang akan baca. Baca salah apa kat tegur beki. Setelah nak habis baca, ustaz seorang akan terang ayat yang dibaca tu apa maksud. Daripada muda sampai ketua. Sebab tu orang Sudan, kalau imam baca Quran lekat, imam lekat Quran ataupun salah baca, bunyi habis, bucunu petegur ni, teguh habis, dia ingat Quran. Kerana dia pada muda-muda dia duk masuk halaqah, tegur sana, tegur sini, tegur. Allah, Masya Allah. Masya Allah, itulah Quran, halaqah. Sebab tu Sudan, Masya Allah tuan-tuan, keberkatan dia Masya Allah, tingginya. Jadi tuan-tuan, nampaknya malam ni kita berhenti dulu setakat kemudian seorang itu hendaklah sentiasa takut sentiasa takut kepada Allah, kepada diri sendiri kat situ InsyaAllah kita pergi kat situ. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi kitab kita ni kita tengok ilmu, pentingnya ilmu. Masya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat manfaat daripada buku ni, dan dengan itu kita akhir dengan sama-sama kita membaca doa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman warzuqna al-uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.